Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit cerita mengenai seorang perempuan yang hebat yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Dia adalah Asiyah binti Muzahim, istri Firaun, Raja Mesir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 orang wanita yang juga penghulu segala wanita di dunia. Mereka itu Asiyah binti Muzahim, istri Firaun, Maryam binti Imran, ibunda Isa, Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Fatimah binti Muhammad, putri kesayangan baginda. Riwayat Bukhari. Asiyah binti Muzahim berketurunan Imran, hidup di zaman tamadun Mesir kuno, bersuamikan Firaun Ramsis II. Asiyah binti Muzahim seorang wanita yang teguh keimanannya. Walaupun Asiyah hidup dalam keadaan mewah dan tinggal bersama-sama Firaun di dalam sebuah mahligai istana yang indah, tetapi imannya tetap teguh dan Asiyah tidak pernah ingkar akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asiyah juga seorang wanita yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari, Asiyah selalu mengerjakan solat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga sentiasa berdoa agar kehormatannya tidak disentuh oleh orang kafir, termasuklah suaminya, Firaun. Asiyah juga seorang sosok yang sanggup berkorban. Asiyah sanggup mengorbankan dirinya dengan menerima pinangan Firaun bagi menyelamatkan ibu bapanya daripada terus diseksa oleh Firaun. Asiyah juga seorang wanita yang mempunyai sifat kasih sayang terhadap orang lain. Disebabkan sifat kasih sayang yang mendalam dalam dirinya, Asiyah tertarik untuk mengambil dan memelihara Nabi Musa sebagai anak angkatnya sehingga menginjak dewasa. Asiyah juga dikenali dengan sosok yang bijaksana. Perwatakan ini jelas terlihat apabila Asiyah tidak terus menerima pinangan Firaun, melainkan sekiranya Firaun menepati syarat-syarat yang dikemukakannya. Asiyah juga diberikan sifat lemah lembut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga memberikan Asiyah hati yang lemah lembut. Kelembutan hatinya dapat dilihat tatkala Firaun menghukum keluarga Masyitah yang tidak mahu mengakui ketuhanannya. Ia adalah satu-satunya ahli istana yang bercucuran air matanya ketika menyaksikan bagaimana keluarga Masyitah dilemparkan ke dalam api kerana keluarga itu beriman kepada apa yang dibawa oleh Musa. Tanpa belas kasihan, pengawal Firaun melemparkan satu persatu anak Masyitah ke dalam api. Pada suatu ketika dahulu tersebutlah kisah di Mesir tentang seorang gadis yang menjadi sebutan ramai pemuda yang hidup sezaman dengannya kerana kejelitaannya serta kepribadiannya yang mantap yang bernama Aisyah. Kisah kejelitaan Asiyah akhirnya sampai ke corong telinga Firaun yang merupakan raja terakhir kerajaan Mesir yang telah ditabalkan pada usia 24 tahun. Firaun juga dipercayai merupakan raja tamadun Mesir kuno yang paling lama hidup dan memerintah. Firaun berkeinginan bagi menjadikan Asiyah sebagai salah seorang istrinya. Lalu Firaun menghantar salah seorang menterinya yang bernama Haman untuk merisik Asiyah melalui ibu bapanya. Setelah Haman menyampaikan hasrat Firaun kepada Asiyah menerusi ibu bapanya, Asiyah menolak lamaran tersebut kerana Asiyah berpendapat bahawasanya Firaun merupakan seorang raja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berperi kemanusiaan. Haman berasa marah apabila lamaran Firaun ditolak oleh Asiyah, lalu menghina serta mencaci kedua-dua ibu bapa Asiyah. Kemudian Haman pun pulang kepada Firaun lalu mengkhabarkan Firaun akan berita tersebut. Firaun berasa marah lalu mengarahkan ibu bapa Asiyah ditangkap lalu dipenjarakan dan diseksa. Setelah ibu bapanya diseksa, Asiyah pula ditangkap dengan menggunakan kekerasan lalu dibawa ke istana untuk bersemuka dengan Firaun. Di hadapan Firaun, Asiyah dipertemukan dengan kedua-dua ibu bapanya yang telah dipenjarakan, lalu Firaun memberi kata dua kepada Asiyah. Asiyah
dipaksa untuk memilih sama ada beliau berkahwin dengan Firaun dan ibu bapanya dibebaskan daripada cengkaman seksaan Firaun, ataupun menolak lamaran Firaun dan ibu bapanya akan dibakar hidup-hidup di hadapan mata Asiyah sendiri. Dengan rasa terpaksa Asiyah menerima pinangan Firaun, namun dengan meletakkan beberapa syarat yang perlu dipatuhi oleh Firaun sekiranya Firaun benar-benar ingin berkahwin dengannya. Syarat-syarat tersebut ialah: 1. Firaun harus membebaskan kedua-dua ibu bapanya. 2. Firaun mesti menyediakan rumah yang lengkap dan cantik dengan perkakas. 3. Ibu bapa Asiyah harus dijamin kesihatannya berserta makan dan minumnya. 4. Asiyah bersedia menjadi istri Firaun dan hadir dalam acara-acara tertentu, namun tidak mahu tidur dengan Firaun. Sekiranya permintaan-permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Firaun, Asiyah lebih rela memilih untuk mati dibunuh oleh Firaun bersama-sama dengan kedua-dua ibu bapanya. Selepas itu, Firaun pun bersetuju untuk berkahwin dengan Asiyah dan mereka pun tinggal bersama-sama di istana yang indah. Asiyah sentiasa memberikan yang terbaik buat suaminya, Firaun, sehingga menyebabkan dirinya begitu disayangi oleh Firaun. Hal ini terbukti apabila Firaun sanggup membina sebuah mahligai yang indah buat Asiyah. Walau bagaimanapun, keteguhan iman Asiyah tidak tergugat dengan kemewahan hidup di istana Firaun. Beliau tetap tidak pernah ingkar pada perintah agama dan terus taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asiyah tetap merahsiakan status keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada Firaun sehingga suatu ketika Asiyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menyelamatkannya serta menjaga kehormatannya daripada Firaun. Lalu Allah pun menjelmakan iblis kepada rupa Asiyah untuk tidur bersama-sama Firaun. Suatu ketika Firaun didatangi oleh seorang peramal. Peramal itu mengatakan bahawa kelak dia akan dibunuh oleh seorang lelaki dari Bani Israel. Menurut sang peramal, pembunuh itu kini usianya masih bayi. Mendengar hal itu, Firaun terus memerintahkan bala tenteranya untuk membunuh seluruh bayi lelaki Bani Israel. Sebelum bayi itu membesar lalu membunuh dirinya, lebih baik bayi itu dibunuh terlebih dahulu. Dengan begitu, selamatlah dirinya daripada pembunuhan itu. Begitulah jalan fikiran Firaun. Maka tanpa ragu-ragu lagi, semua bayi lelaki Bani Israel terbunuh. Bahkan ibu yang sedang hamil pun ditunggui oleh tentera Firaun. Jika ia melahirkan seorang bayi lelaki, tentara itu akan terus membunuhnya. Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun telah berlaku zalim di bumi Mesir dengan melampaui batas, serta ia menjadikan penduduknya berpuak-puak. Ia menindas sepuak di antaranya dengan membunuh anak-anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya adalah ia dari golongan yang membuat kerosakan. Surah Al-Qasas ayat 4. Namun kehendak Allah berbeza dengan kemahuan manusia. Dalam peristiwa ini ternyata Allah mempunyai perancangan tersendiri. Allah menyelamatkan salah satu bayi dari keturunan Bani Israel melalui tangan istri Firaun sendiri, yaitu Asiyah binti Muzahim. Kisah yang dinaratifkan berikut ini merupakan kisah bagaimana Asiyah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam yang hanyut di sungai Nil, yang kemudian diambil menjadi anak angkatnya. Pada suatu hari, ketika Asiyah sedang duduk bersantai bersama dayang-dayang istana, dia terlihat sebuah kotak kayu terapung-apung di tepian sungai yang mengalir merentasi istana Firaun. Ambil kotak itu dan bawa kepada beta, arah Asiyah kepada salah seorang dayang yang berdiri di tepinya. Wauhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza
خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه لفرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خطئين. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susukanlah dia dalam pada itu jika engkau takutkan sesuatu bahaya mengenainya dari angkara Fir'aun, maka letakkanlah dia di dalam peti dan lepaskanlah dia ke laut, dan janganlah engkau merasa bimbang dan jangan pula berduka cita. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan kami akan melantiknya menjadi salah seorang dari rasul-rasul kami. Setelah itu dia dipungut oleh orang-orang Fir'aun. Kesudahannya dia akan menjadi musuh dan menyebabkan duka cita bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman serta orang-orangnya adalah golongan yang bersalah. Surah Al-Qasas ayat 7 hingga 8. Dayang itu berlari pantas ke arah kotak yang sedang terapung-apung di tepian sungai. Dia mengangkat kotak kayu itu dari permukaan sungai lalu dibawakan kepada Asiyah. Dia berdebar-debar untuk mengetahui isi kandungan kotak kayu itu. Comelnya bayi lelaki dalam kotak kayu ini. Jerit hati Asiyah apabila penutup kotak kayu itu terbuka. Pada ketika itu, Firaun memerintahkan masyarakatnya membunuh semua bayi lelaki Bani Israel kerana dia bermimpi bayi tersebut menghancurkan dan membinasakan kerajaan pemerintahnya. Apabila berita penemuan bayi lelaki itu sampai ke telinga Firaun, maka bergegaslah Firaun ke tempat Asiyah dan bayi lelaki itu. Pengawal, bunuh bayi ini sekarang. Perintah Firaun kepada pengawal yang menemaninya ke bilik Asiyah. Bukankah kita tidak mempunyai anak lelaki? Anak lelaki ini dapat kita jadikan anak angkat. Saya merayu supaya bayi ini tidak dibunuh kerana saya sudah sayang kepadanya. Dia akan memberikan manfaat kepada kita berdua apabila dewasa nanti. Asiyah menghalang niat jahat Firaun dengan kata-kata bijaksananya. Wa qalati imratu Fir'aun qurratu 'ainin li wa laka la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu waladan wa hum la yash'urun. Dan ketika melihat kanak-kanak itu, berkatalah istri Fir'aun, semoga ia menjadi cahaya mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia berguna kepada kita, atau kita jadikan dia anak. Padahal mereka tidak menyedari kesudahannya. Surah Al-Qasas ayat 9. Baiklah, saya tidak akan bunuh bayi ini kerana perasaan cinta saya pada kamu. Firaun akur dengan permintaan istrinya, lalu keluar dari kamar itu. Asiyah memberi nama Musa kepada bayi tersebut dan memeliharanya sehingga dewasa di istana Firaun. Pernah suatu hari, bayi tersebut digendong Firaun. Tiba-tiba, sang bayi mencabut janggutnya. Betapa marah Firaun ketika itu kerana kesakitan. Lalu, ia memerintahkan pengawalnya untuk membunuh bayi tersebut. Namun sebelum niat itu dilaksanakan, Asiyah sekali lagi tampil membelanya. Ia mengatakan kepada Firaun bahawa bayi itu tidak boleh dibunuh kerana masih belum mengerti. Sebagai bukti, Asiyah meminta kepada pengawal Firaun untuk menyediakan roti dan arang api. Kemudian bayi itu disuruh memilih di antara keduanya. Ternyata bayi Musa memilih arang. Melihat hal itu, Firaun akhirnya akur dan menerima nasihat istrinya itu. Selama di bawah asuhan Asiyah, Musa mendapatkan kasih sayang sepenuhnya seperti ibunya sendiri. Musa membesar menjadi seorang pemuda yang cerdas dan gagah. Kecintaan Asiyah kepada Musa sungguh sangat besar. Ia tidak rela orang lain menyakitinya. Pembelaannya kepada Musa tidak semasa masih kecil saja, bahkan ia lakukannya sehingga ke akhir hayatnya. Suatu kali, betapa gelisah hatinya ketika mendengar Musa telah membunuh seorang lelaki pengikut Firaun. Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha
رجلين يقتتلن هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Dan masuklah ia ke bandar Mesir dalam masa penduduknya tidak menyedarinya, lalu didapatinya di situ dua orang lelaki sedang berkelahi, seorang dari golongannya sendiri dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya. Maka orang yang dari golongannya meminta tolong kepadanya melawan orang yang dari pihak musuhnya. Musa pun menumbuknya lalu menyebabkan orang itu mati. Pada saat itu Musa berkata, "Ini adalah dari kerja syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang menyesatkan, yang nyata angkaranya." Surah Al-Qasas, Asiyah menyuruh Musa agar meninggalkan ibu kota untuk menyelamatkan diri dari Firaun dan orang-orangnya. Seiring perjalanan waktu, Musa tumbuh kian dewasa dan pengikutnya juga makin banyak. Maka Musa pun kian berani menentang Firaun. Walamma balagha ashuddahu wastawa itainuhu hukman wa ilma wa kadzalika najzal muhsinin. Dan ketika Musa sampai ke peringkat umurnya yang cukup kekuatannya dan sempurna, kami beri kepadanya kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan, dan demikian kami membalas orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Surah Al-Qasas ayat 14. Suatu hari Musa kembali ke ibu kota, bukan kembali pulang ke pangkuan ayah tirinya yang kejam itu, melainkan ia datang untuk memberi peringatan kepada Firaun dan pengikutnya. Mendengar keberanian Musa itu, Asiyah merasa khawatir akan keadaannya. Ia amat mengetahui watak kejam suaminya itu. Siapapun berani menentangnya akan ditumpas habis-habisan. Tidak ada yang boleh mencegah tindakan kejam suaminya itu, termasuk Asiyah, istrinya sendiri. Tiada jalan lain, wanita solehah ini kemudiannya berdoa kepada Allah untuk kemenangan Musa. Begitulah jika Allah berkehendak. Ternyata Firaun yang zalim itu mendapat pertentangan dari istrinya sendiri kerana kezalimannya. Pertentangan itu semakin hebat tatkala Firaun mendakwakan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh seluruh rakyatnya. Wa qala Fir'aunu ya ayyuhal mala ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fawqid li yahaminu 'ala at-tin faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la dhunnuhu minal kadhibin. Dan Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku, maka bakarlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata, kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa, dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta." Surah Al-Qasas ayat 38. Asiyah sedikit pun tidak mengakui ketuhanan Firaun. Ia rela menerima seksaan dan tekanan daripada mengakui suaminya sebagai Tuhan. Asiyahlah satu-satunya keluarga istana yang tidak mahu patuh dan tunduk dengan dakwaan Firaun itu. Walhal seluruh keluarga istana menjadi pengikut Firaun kerana takut dibunuh. Sebab kematian Asiyah, 1. Asiyah akhirnya mengisytiharkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan suaminya Fir'aun. Selama ini perkara tersebut dirahsiakan. 2. Asiyah berasa marah dan tidak bersetuju dengan tindakan Fir'aun yang membunuh Masyitah berserta dengan ahli keluarganya yang lain. 3. Asiyah berani mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila Nabi Musa alaihi salam telah mula berdakwah dan membawa ajaran Allah pada ketika itu. Terdapat beberapa versi cara kematian Asiyah yang terdapat dalam kajian-kajian yang dilakukan. Asiyah dipenjarakan dan diseksa dengan tidak diberi makanan serta minuman, sehingga akhirnya Asiyah menghembuskan nafasnya yang terakhir. 2. Asiyah dipancung di khalayak ramai. 3. Firaun segera memerintahkan para pengawal
untuk mengikatnya pada 4 tiang kebun istana. Kemudian para pengawal mengambil cemeti dan mendera tubuh Asiyah dengan cemeti tersebut. Sementara Firaun memerintahkan untuk memperhebat siksaan itu. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut Asiyah selain munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi ibni la indaka baitan fil jannati wa najjina min fir'auna wa amalihi wa najjina minal qawmi zalimin. Ya Rabbku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Setelah itu, Asiyah pun pergi menuju Tuhannya sebagai wanita syahidah di 4 tiang. Ayat Al-Quran ini dikuatkan lagi dengan sepotong hadis yang berbunyi, daripada Abu Hurairah, Nabi SAW telah berkata, Firaun memukulkan kedua tangan dan kakinya Asiyah dalam keadaan terikat. Maka ketika mereka, Firaun dan pengikutnya meninggalkan Asiyah, malaikat menaunginya, lalu ia berkata, Ya Rabb, bangunkan sebuah rumah baginya di sisimu dalam syurga. Maka Allah perlihatkan rumah yang telah disediakan untuknya di syurga sebelum meninggal. Akhirnya Asiyah meninggal dalam keadaan tersenyum akibat seksaan pengikut Firaun. Firaun dengan rasa bongkaknya mengarahkan agar nama Asiyah dan semua catatan yang merujuk kepada bekas permaisurinya itu dipadamkan daripada lipatan sejarah. Walau bagaimanapun, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah teladan Asiyah istri Firaun ini masih sampai kepada umat Nabi Muhammad zaman kini kerana kisah mulia ini telah pun diabadikan di dalam Al-Quran. Asiyah termasuk antara manusia yang namanya terukir di dalam Al-Quran. Allah memberikan penghormatan kepadanya kerana ketakwaan dan ketaatannya sebagai hamba. Allah menjadikannya sebagai contoh dalam kalangan kaum Hawa yang tetap tegas dalam keyakinan tauhid walaupun berada di tengah-tengah lingkungan manusia yang penuh dengan dosa dan kemusyrikan. Allah juga menjadikannya sebagai contoh bagi istri yang sabar. Istri penyabar mampu memberikan jasa yang sangat besar dalam memelihara keutuhan rumah tangga, kebahagiaan suami, dan kegembiraan anak-anaknya. Istri seperti itu tidak akan mudah menceritakan kesulitan dan berbagai permasalahan yang akan menyedihkan dan mencemaskan suaminya. Walaupun sebenarnya ia menyimpan kepahitan dalam hatinya, semua kesulitan akan dihadapinya dengan penuh ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Asiyah termasuk antara manusia yang tidak mudah terpesona dan terpedaya dengan kehidupan duniawi. Meskipun ia hidup dalam istana yang cukup mewah, Asiyah tidak tertarik dengan segala kemewahan yang ada di dalamnya. Ia tidak mahu memanfaatkan kesempatan sebagai seorang istri raja untuk bersenang-senang dan berfoya-foya. Malah ia memandang rendah segala kemewahan dunia yang ada padanya dan meminta agar diselamatkan daripada Firaun demi menggapai kehidupan akhirat. Sikap yang meremehkan kehidupan duniawi itu sudah menjadi sikap hidupnya. Padahal jika mahu, ia tinggal berkata kepada para abdinya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi hal itu tidak ia lakukan. Ia menyedari bahawa apa yang ada di istananya itu hanya keindahan dan kemewahan yang fana. Baginya, kemuliaan yang hakiki dan kehormatan yang mutlak hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meyakini bahawa dunia beserta kenikmatannya akan lenyap, sedangkan akhirat adalah kehidupan kekal, damai abadi selamanya. Maka wanita mulia ini lebih memilih hal yang kekal daripada yang fana. Inilah kemuliaan seorang wanita yang bernama Siti Asiyah binti Muzahim, sang ratu syahadah, pemegang mahkota terpuji. Terima kasih sudi menonton. Mohon maaf kalau ada yang tersilap atau tersalah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang buruk itu daripada saya sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.